Baik, mari kita pergi kepada al-fawaid at-tarbawiyah dan fawaid al-ilmiyah. 10 ni kita ambil ringkasnya. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, laqad kana lisabain. Laqad kana lisabain. Bagi puak-puak Sabak itu, apa dia? Fi maskanihim ayah. Ayat ini, kata ulama tadabbur, lil mu'tabirina min ahli ayatun lil mu'tabirin, menjadi tanda bagi orang yang mengambil iktibar bahawa maksiat itu akan menghilangkan nikmat. Maksiat akan menghilangkan nikmat. Sama ada nikmat dunia, lebih-lebih lagi nikmat di akhirat. Nikmat dunia apa yang hilangnya? Nampak happy ya geng-geng kaki mabuk, kaki judi, kaki apa tu? Awak cakap ya happy. Betul ke dia happy? Lepas mabuk, setengah orang tu pergi mabuk tu sebab dia serabut. Stres, pergi cari mabuk. Kan? Pergi cari mabuk. Buat apa? Itu dia panggil tak ada. Jadi, maksiat itu menjadi iktibar bagi kita yang ada iman ini, insya-Allah, bahawa maksiat akan menghilangkan segala nikmat Allah Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Jangan buat maksiat lah kita. Ada juga orang salah faham. Dia kata, mana ada hilang nikmat? Tengok ali kaki maksiat tu, happy je dia. Kata di para ulama Islam, apalagi nikmat yang paling besar yang hilang daripada nikmat beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Nikmat yang paling besar. Yang kedua, fa'aradu fa'arsalna alaihim. Bila mereka sombong lawan Nabi, barulah datangnya banjir merah al-arim tu baru datang. Yadullu ala anna al-ijhafi ifa'in ni'mah. Orang yang engkar nikmat, bala datang. Akan bertukar ahwal. Daripada kedudukan yang baik, dia akan bertukar jadi tak baik. Punca daripada mana? Daripada tidak syukur nikmat. Tidak syukur nikmat. Yang kedua, yang ketiga, fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim wa baddalnahum bi jannataihim. Mana? Banjir mari, bertukarlah dia punya keadaan dunia. Maknanya berdunia ini sentiasa berubah. Tuan-tuan kena ingat, dunia ini sentiasa berubah. Daripada aman kepada huru-hara. Ada negara huru-hara sudah kembali aman. Kan? Ada negara yang dulunya susah, sekarang ini sudah maju. Bertukar macam-macam. Kata di para ulama, ini menunjukkan kepada bahawa Allah Ta'ala itu fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala dia buat apa yang dia nak. Jadi kalau kita tahu macam tu, kita kena carilah jalan-jalan yang boleh menyelamatkan kita, iaitulah dengan menjauhkan diri daripada maksiat. Sebab Allah Ta'ala ni adil. Fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala buat apa yang dia nak. Tapi Allah Ta'ala tidak menzalimi hamba-hamba dia. Tapi manusia sendiri yang zalim diri dia sendiri. Kamu sendiri yang zalimi diri kamu, maka ketika itu berlakulah apa dia? Berlakulah bala bencana. Yang keempat, qauluhu ta'ala faqalu rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum. Ayat ini menunjukkan bahawa perjalanan jalan raya, lebuh raya yang aman itu adalah merupakan suatu nikmat yang besar. Ta'minut tariq, aman jalan. Taisirul muwasalat, memudahkan jalan-jalan yang cantik. Kita buat jalan lebuh raya contohnya, dalam tengah jalan pula ada tempat singgah, nak buang air, nak makan, nak berehat, ada. Wa takribul buldan, untuk mencari rezeki, pergi orang manusia pergi sana sini. Ini termasuk dalam nikmatun ilahiyah, nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada mana-mana negeri yang mendapat nikmat sedemikian, maka menjadi kewajipan kepada pemerintah. Dengar ni, kewajipan kepada pemerintah
menyediakan kemudahan kepada rakyat. Lebuh raya, jalan raya, tempat singgah, tempat rehat, supaya orang musafir relax, tenang. Kenderaan yang baik-baik, tempat kita ni ada lebuh raya, ada bas, ada kereta api, ada kapal terbang, mana kena ada. Mana prasarana kata orang untuk kemudahan rakyat mesti disediakan. Sebab ini salah satu daripada ciri-ciri ar-rafahiyah, ciri-ciri kebaikan dalam sebuah negara tersebut. Ini kadang-kadang negara jalannya berlubang sana sini, kan? Jalan, tapi pemimpinnya kaya. Sebab itulah ada seorang pendakwah, dia kata kalau kamu tengok negara tu banyak sumber alamnya, banyak rezekinya, banyak minyak ada, logam ada, galian ada, tapi rakyatnya miskin. Dia kata fal ta'rifu, kamu tahulah di sana ada pencuri yang buat lagi duit rakyat itu. Siapa dia pencuri itu? Pemimpin dia lah. Na'udzubillah. Yang kelima, faqalu rabbana ba'id baina asfar. Kalau macam ni punya perangai Nabi, biarlah kami hidup susah, tak apa. Fi dalil anna batarahum litilkan ni'mah, oleh kerana mereka sombong dengan nikmat kemewahan, nikmat pembangunan yang mereka miliki, sehingga mereka jadi angkuh dan sombong. Dia kata kami jemu dah macam ni. Biasalah manusia ni kalau dia selalu dalam nikmat, dia mudah jemu. Sebab itulah kadang-kadang Tuhan tukar. Saya tengok ada orang kaya-kaya, kadang-kadang dia makan di bawah bangsa tepi jalan. Oi, tuan kenapa makan sini? Aku jemu dah, duk main sudu, garpu di hotel-hotel tu, jemu. Habis makan atas daun pisang dia pula sedap. Makan atas plastik, duduk mencangkung di atas bawah pokok ni. Orang Kelantan kata duduk cokoh sini sedap lagi. Itu dia, manusia ni mudah jemu, tapi kejemuan yang ditunjuk oleh sahabat ni, kejemuan yang membinasakan mereka sebab dia sombong dengan Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur, menjadi tanda-tanda bagi orang yang cukup kuat sabar dan kuat bersyukur. Sabarin syakur, dia panggil ayatun al-mubalaghah, maknanya orang yang kuat sangat, kuat dia punya sabar. Sabar, syakur, Allah Ta'ala kumpul dua sifat ini. Sebab apa? Sebab sabar tu ketika susah, syakur ketika senang. Jadi orang mukmin ni dua sifat dia tak berpisah. Nabi kata ajaban li amril mukmin dalam hadis. Pelik urusan orang mukmin ni. Pelik orang urusan mukmin. Kalau dia senang, dia syukur. Kalau dia susah, dia sabar. Allah Ta'ala sebut sini dalam ayat kita, inna fi zalika la ayatan likulli sabarin syakur. Jadi kita kena kumpulkan dua sifat yang besar ini. Yang keenam dah. 6 dah tuan-tuan. Yang ketujuh lah pula. 4, 5, 6. Yang ketujuh, wabaddalnahum bijannatain. Kami tukarkan dengan dua kebun yang comel dengan dua kebun yang sudah binasa, yang mari pokok-pokok yang berduri, pahit, tak berbuah. Allahu akbar. Apa jadi? Uqubatul al-mu'ridina, hukuman setiap orang itu di bawah hikmah Allah Ta'ala. Biasanya al-jaza'u, ini tulis kata-kata, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tengok perbuatan dia buat apa. Oleh kerana mereka di sini sombong, angkuh dengan kebun dia bertukar jadi pokok yang tak berbuah. Itu dia panggil bertukar dengan pokok yang tak berbuah. Jadi kita hari ni jangan main. Dia tengokkan tuan-tuan sudah tengok dulu bagaimana Qarun ni sombong dia. Sombong ke tidak? Sombong. Maka balasan dia telan dalam bumi. Fir'aun duk dakwa wahazil anharu tajri min tahti. Sungai-sungai ini semua duk bawa istana aku belakang, sungai Nil. Allah Ta'ala tenggelam dia dalam laut, dalam air. Ini juga sombong, ini juga menjadikan kita cukup berbahaya tuan-tuan. Itu yang ke berapa kita?
yang ke-6 ke yang ke-7 dah. Jadi Allah SWT balas setiap balasan itu yang setimpal. Kita balasan yang setimpal, yang sesuai dengan dia. Mu sombong gini, maka gini. Dan yang ke-8, qaulu ta'ala wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati wa badalnahu bi jannatain tu. Dia kata bagaimana ayat ini mula-mula Allah Taala cerita dia sudah binasakan puak-puak Sabak, kebun dia binasa, kemudian mari pula ayat tentang jalan raya. Jawab dia tadi, saya jawab dah awal tadi, jawab sekali lagi, ayat itu tidaklah kata turun naik, tidak. Dua situasi berbeza. Dua situasi yang berbeza. Situasi yang pertama iaitulah ayat 15, 16, itu dia panggil dalam negara Sabak. Adapun ayat 18, 19 ni nikmat Allah Taala di luar kota Sabak. Tengok perjalanan tu. Jalan raya, lebuh raya yang begitu cantik disediakan oleh Allah kepada mereka, tapi mereka sudah sombong. Mereka takabur. Perjalanan qaddarna fiha sayr, jarak-jarak yang dibuat tu cukup orang panggil cukup tempat berhenti. Cukup rasa. Kita pun tahu dalam perjalanan sekarang tak. Kita boleh rancangan, kita berlepas, bertolak daripada rumah kita jam sekian, insya-Allah kita makan tengah hari di situ. Solat Zuhur di sini. Mana jarak tu ada. Detail Quran ni cerita kepada kita. Kita pun kalau baca saja ni tak mikir, ada ni cerita lebuh raya di zaman Sabak. Itu menunjukkan teknologi tamadun negara itu hebat. Yang ke-9, ni sedikit perbincangan. Kenapa Tuhan sebut siru fiha layaliya wa ayyaman aminin? Biasanya dalam Quran Tuhan sebut malam dulu baru mari hari. Kenapa? Qaddamal layali 'alal ayyam. Dimulakan malam sebelum siang. Dan biasanya orang Arab, penggunaan tarikh Arab pun dia akan guna malam. Tuan-tuan kena ingat, untuk bulan Hijri, dia panggil tarikh Qamari, kita akan guna malam dulu belum siang. Esok hari Jumaat kan, Maghrib Khamis, kita panggil malam Jumaat. Saya pun sebut, setiap kali malam Jumaat mari, kita kata apa? Malam Jumaat ingat selawat. Sebab apa? Bermulanya waktu selawat itu daripada Maghrib Khamis sampai ke Maghrib hari Jumaat. Jadi dalam Islam ni dia guna malam dulu. Tengok dalam surah Al-Haqqah ayat 7, sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. 7 malam, 8 hari. Dalam surah Al-Fatir, yulijul layla fin nahar. Malam masuk siang. Mula malam dulu. Jadi dia kata Arab menggunakan malam pada suatu yang akan sampai ke siang. Wa wa'adna Musa 30 laylah. Kami janji dengan Musa 30 malam. Jadi kita kena ingatlah, semua, ini kaedah ulama kata, semua benda lain dimula dengan malam kecuali hari Arafah. Dimula dengan siang. Pelik pula ni. Semua lain mula malam. Dan nampak anak bulan Ramadan? Nampak. Kita pun mula dah niat berpuasa esok. Malam tu kita mula tarawih. Hari Arafah, lah. Hari Arafah dia tak mula malam. Malam Arafah kita tidur di Mina, dipanggil tarwiyah. Bila mula Arafah, Zuhur hari Arafah, baru masuk waktu wukuf, dan waktu wukuf ini imtaddat ila fajr yaumul Eid, sampai ke subuh hari raya esok. Tuan-tuan ingat kaedah, semua ibadat lain bermula daripada malam kecuali hari Arafah bermula daripada siang. Dari Zuhur sampai ke subuh esok. Dia terbalik satu. Dia mesti adalah setiap kaedah tu mesti ada yang terbalik. Itu hikmah Allah Taala buat supaya kita sentiasa berfikir, jangan duduk tidur siang malam. Yang terakhir, yang terakhir Tuhan kata apa? Wa zalamu anfusahum faja'alnahum ahadits wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Allahu akbar. Mereka zalim,
cerita mereka menjadi pengajaran kepada orang, dan kami hancurkan negara mereka sehancur-hancurnya. Ayat ini dalalah ala anna zulman nafsi yakunu bil kufri wasyirki. Zalim itu yang paling besar sekali apabila zalim melakukan syirik terhadap Allah Ta'ala. Itulah kezaliman yang paling besar, dan orang-orang yang telah binasa menjadi pengajaran. Kata di para ulama sejarah, orang yang baik itu orang yang mengambil pengajaran daripada orang lain. Orang yang celaka itu orang yang dia dijadi pengajaran kepada orang lain. Na'udzubillah. Faham ke tak ni? Faham ke tidak? Orang yang baik, yang bahagia, orang yang yatta'izu bi ghairihi, dia mengambil pengajaran iktibar daripada orang lain. Itu orang baik. Orang yang celaka, man wa'iza bihi. Orang yang celaka tu, dia tu menjadi iktibar kepada orang lain. Mu jangan jadi macam dia tu. Apa dia tu? Tak solat, dia tu derhaka, dia ni sekian-sekian, buat sahabat kafir, binasa. Itu dia panggil orang yang celaka, orang yang dijadikan bahan iktibar. Orang yang bahagia, orang yang mengambil iktibar. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang mengambil iktibar. Na'udzubillah, kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada kita menjadi bahan iktibar kepada orang lain. Dia kata, mu jangan ikut dia tu. Na'udzubillah. Jadi Alhamdulillah, para pelajar sekalian, itulah 10 perkara yang dapat kita kutip dalam ayat 15 hingga 19 ini. InsyaAllah kita akan berpindah pula kepada tajuk yang akan datang, bermula ayat 20 sehingga ayat 23 insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.